Selamat pagi saya ucapkan kepada Encik Henitos Muling selaku pensyarah BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Hari ini kami dari kumpulan PPR BMM 11 ingin membentangkan topik mengenai peranan dan pemikiran tokoh bahasa dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Berikut merupakan isi kandungan yang akan kita kupas pada hari ini melalui pembentangan kami. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Augustine Matthews anak Roland. Saya Tiziana Benjau. Saya Adila Syafrina binti Muhammad Khairul Niza. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan. Kami telah memilih 4 orang tokoh bahasa, iaitu Hasmah Haji Omar, Pendeta Zaba, Nik Safiah Karim dan Tun Dr. Awang Had Saleh. Keempat-empat tokoh bahasa ini memainkan peranan yang cukup signifikan dalam membina, mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa kebangsaan. Yang pertama, yang dapat kita lihat, Hasmah Haji Omar dikenali sebagai ahli linguistik yang meneliti keindahan serta keilmian struktur bahasa Melayu dan bahasa peribumi melalui penyelidikan yang mendalam. Yang kedua, tokoh Pendeta Zaba merupakan pelopor linguistik moden Melayu yang memperkenalkan sistem tata bahasa dan ejaan baku dalam asas pembelajaran bahasa. Tokoh yang ketiga, iaitu Nik Safiah Karim, menegaskan peranan bahasa Melayu dalam pembentukan jati diri dan sistem pendidikan negara. Dan tokoh bahasa yang terakhir, iaitu Tun Dr. Awang Had Saleh, yang menumpukan usaha kepada pengubahan dasar pendidikan dan bahasa yang memperkukuh bahasa kebangsaan. Jadi secara keseluruhannya, keempat-empat tokoh ini telah memberikan sumbangan intelektual yang besar dalam memperkukuh identiti dan kedaulatan bahasa Melayu di persada ilmu dan budaya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Rina. Silakan. Terima kasih kepada rakan pembentang saya pada hari ini. Kini izinkan saya untuk membentangkan tentang peranan tokoh bahasa yang pertama, iaitu Pendeta Zaba. Pendeta Zaba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad merupakan tokoh agung dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu moden. Sumbangan beliau amat besar dan berpengaruh dalam berbagai aspek, antaranya yang pertama, pembaharuan tata bahasa Melayu. Beliau telah memperkenalkan sistem tata bahasa yang lebih sistematik dan logik melalui karya seperti Pelita Bahasa. Beliau menyusun struktur bahasa Melayu agar lebih teratur dan sesuai digunakan dalam bidang akademik dan pentadbiran. Usaha ini menjadikan bahasa Melayu lebih mantap sebagai bahasa ilmu. Yang kedua, pengajaran dan pendidikan. Zaba menjadi pensyarah di Universiti Malaya dan memainkan peranan penting dalam membentuk kurikulum bahasa Melayu. Beliau turut melatih generasi baru seperti penulis dan pendidik untuk meneruskan perjuangannya dalam memperkasakan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, penulisan dan penterjemahan. Zaba aktif menulis rencana, buku dan artikel yang memperkayakan khazanah bahasa Melayu. Seterusnya, beliau juga menterjemahkan karya asing kepada bahasa Melayu untuk memperluaskan akses ilmu kepada masyarakat tempatan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, Georgiana. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tokoh bahasa kita yang kedua, iaitu Profesor Emeritus Nik Safiah Karim. Profesor Emeritus Nik Safiah Karim ni telah menyumbang lebih 40 tahun dalam bidang pengajaran dan penyelidikan bahasa Melayu, tidak kira di universiti tempatan maupun di universiti global. Kemudian, beliau juga merupakan salah seorang tokoh bahasa yang sering dijemput sebagai penceramah dan panel ilmiah bahasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hal ini telah menyebabkan beliau menjadi terkenal dalam kalangan tokoh-tokoh bahasa di seluruh negara yang terdapat di dunia.
Sumbangan beliau ini bukan sahaja telah memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa ilmu dalam dunia akademik, tetapi beliau juga telah mengangkat martabat bahasa Melayu di peringkat global. Disebabkan oleh itu, bahasa Melayu bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah bahasa Melayu juga terkenal di negara-negara luar seperti di Vietnam, Myanmar dan sebagainya. Selain itu, Profesor Emeritus Nik Safiah Karim juga berperanan sebagai penyusun utama tata bahasa Dewan. Salah satu sumbangan terbesar beliau ialah sebagai penyusun utama buku tata bahasa Dewan. Seperti yang kita lihat sekarang, dalam bidang bahasa Melayu kita ada tiga jenis ataupun 3 buku tata bahasa Dewan yang telah diwujudkan. Buku tata bahasa Dewan yang terkini telah diwujudkan merupakan tata bahasa Dewan edisi yang ketiga, yang menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan Malaysia dari sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Malah juga digunakan oleh guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Bukan itu saja, melalui karya ini, Profesor Emeritus Nik Safiah Karim juga berjaya menyatukan pelbagai pandangan tata bahasa Melayu daripada aliran lama ke aliran moden dalam satu sistem yang mantap dan mudah difahami. Karya ini sangat penting kerana ia bukan sahaja membantu pelajar tetapi membantu guru, penyelidik untuk memahami struktur bahasa Melayu dengan lebih jelas dan seragam. Apabila mereka ini memahami struktur bahasa Melayu dengan lebih jelas dan seragam, sudah pasti penggunaan bahasa Melayu itu akan menjadi lebih gramatis dan jelas serta mudah difahami. Peranan yang ketiga Profesor Nik Safiah Karim ialah beliau merupakan ahli jawatan kuasa, istilah dan ejaan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun lebih dikenali sebagai DBP. Beliau terlibat secara langsung dalam pembubalan istilah baharu pelbagai bidang bagi memastikan bahasa Melayu ini sentiasa relevan dan mudah digunakan. Oleh sebab itu, pada setiap tahun ataupun pada setiap dekad kita akan melihat akan ada perkataan-perkataan baharu yang wujud dan kita dapat mendalami bahasa ataupun perkataan baharu tersebut dengan merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Profesor Nik Safiah Karim ini juga memainkan peranan penting dalam pembakuan ejaan dan tata bahasa Melayu standar, termasuk penambahbaikan sistem ejaan bumi yang digunakan hingga kini. Untuk pengetahuan semua, kita dalam bahasa Melayu, dalam dunia akademik bahasa Melayu, kita menggunakan sistem ejaan Rumi 1972 yang merupakan sistem ejaan yang terbaharu. Peranan Profesor Emeritus Nik Safiah Karim yang keempat adalah sebagai pemimpin dan aktivis bahasa. Beliau sangat aktif dalam gerakan pemertabatan bahasa Melayu di peringkat nasional. Beliau juga pernah memegang jawatan dalam DBP, seminar dan kempen bahasa kebangsaan serta menjadi rujukan utama dalam perbincangan dasar bahasa di negara ini. Kepimpinan dan semangat beliau dalam memartabat dan mengangkat martabat bahasa Melayu di peringkat global serta memperjuangkan bahasa Melayu menjadikan beliau contoh teladan bagi semua pencinta bahasa. Oleh itu, kita haruslah mencontohi sikap beliau yang sentiasa memartabatkan bahasa Melayu dan memperkenalkan bahasa Melayu tidak kira di peringkat nasional maupun di peringkat global. Maka hargailah usaha beliau kerana hasil usaha beliau dapat kita rasai hingga kini melalui penggunaan tata bahasa yang seragam dan bersistematik. Jika tanpa usaha beliau ini, sudah pasti penggunaan bahasa Melayu kita tidak akan tersusun. Malah hasil penulisan juga tidak akan wujud hasil-hasil penulisan yang gramatis dan menarik serta unik. Semoga jasa dan legasi beliau terus menjadi inspirasi kepada generasi-generasi muda untuk terus memperjuangkan bahasa ibunda kita. Sekian, terima kasih. Sekarang saya serahkan pembentangan kepada Saudara Agustin. Baik, seterusnya tokoh kita yang seterusnya Asma Haji Omar atau dikenali sebagai Profesor Emeritus Datuk Dr. Haja Asma binti Haji Omar. Berikut merupakan peranan yang telah disumbangkan oleh Asma Haji Omar kepada sistem bahasa negara kita. Yang pertama, kajian bahasa orang asal dalam Malaysia.
Asma Haji Omar meneliti bahasa-bahasa pribumi di Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung, termasuk perbezaan fonologi dan morfologi. Dari segi kajian beliau meneliti dialek dan juga bahasa negeri-negeri yang terdapat di Malaysia yang berbeza mengikut kaum dan juga tempat asal. Dan peranan yang kedua, beliau meneliti tata bahasa dan juga struktur bahasa Melayu. Dalam kajian beliau, Asma Haji Omar menulis tentang nahu, morfologi, sintaksis bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa kebangsaan. Dan kajian yang dijalankan oleh Asma Haji Omar memainkan peranan yang cukup penting dan juga memberikan sumbangan kepada penulisan-penulisan ilmiah dan penulis-penulis yang ada di Malaysia bagi memastikan kajian Asma Haji Omar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan kreatif dan juga secara ilmiah. Dan yang ketiga, penerbitan dan juga pengubalan karya. Asma Haji Omar menerbitkan pelbagai jenis buku karya untuk memastikan dapat dijadikan rujukan generasi dan juga masyarakat yang ada di Malaysia. Antara buku yang dikeluarkan iaitu Nahu Melayu Mutakhir 1980 dan juga Bahasa Indonesia 1968. Dan banyak lagi karya yang diterbitkan oleh Asma Haji Omar bagi memastikan penerbitan karya-karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan juga pencarian maklumat generasi dan masyarakat pada masa kini. Terusnya saya akan serahkan pembentangan kepada Georgiana. Silakan. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan mengenai peranan tokoh bahasa yang keempat, iaitu Tun Dr. Awang Had Saleh. Beliau banyak memainkan peranan juga dalam pembangunan bahasa Melayu. Salah satu peranan beliau ialah beliau merupakan seorang pendidik dan tokoh akademik. Tun Dr. Awang Had Saleh dikenali sebagai seorang sarjana yang banyak menggabungkan kepakaran dalam bidang bahasa, pendidikan dan kepimpinan akademik. Beliau banyak menekankan bahawa pendidikan dan bahasa merupakan asas kepada pembinaan tamadun bangsa dan melalui kepakarannya beliau memperjuangkan pembentukan masyarakat yang berilmu serta beridentiti kebangsaan. Amatlah penting bagi kita generasi muda pada masa kini mempunyai ilmu serta mempunyai identiti kebangsaan kita yang tersendiri. Peranan yang kedua bagi Tun Dr. Awang Had Saleh ialah merupakan seorang rektor dan naib chancellor university. Beliau pernah memegang jawatan penting dalam dunia pendidikan tinggi Malaysia. Antaranya ialah beliau merupakan pernah mengetuai Institut Teknologi Mara, tetapi kini beliau mengetuai UiTM sebagai rektor dan Universiti Utara Malaysia sebagai naib chancellor. Di sini kita dapat melihat betapa hebatnya beliau dalam memainkan peranan penting dalam dunia pembangunan bahasa Melayu. Dalam memainkan peranan sebagai rektor dan naib chancellor universiti, beliau juga merangkakan dasar pendidikan yang mengutamakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajaran utama. Oleh sebab itu, kita dapat lihat banyak sekolah kebangsaan diwujudkan dan menggunakan bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan bahasa kebangsaan terus relevan dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Peranan Tun Dr. Awang Had Saleh yang ketiga ialah beliau merupakan salah seorang ahli lembaga dan jawatan kuasa Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun lebih dikenali sebagai DBP. Beliau banyak terlibat dalam perancangan dasar bahasa dan pembinaan istilah-istilah baharu bagi bahasa Melayu untuk memperkukuhkan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu seperti bidang sains, teknologi, pendidikan dan sebagainya. Beliau juga banyak menyumbangkan idea kepada usaha pembakuan dan pembentukan istilah akademik supaya apabila mempunyai pembakuan dan pembentukan istilah akademik dalam bahasa Melayu akan mudah difahami, sentiasa dimartabatkan dalam komunikasi seharian sama ada rasmi atau tidak rasmi, dan juga bahasa Melayu yang baku dan mempunyai istilah akademik yang dramatis mampu menjadikan bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang unik. Baiklah, peranan Dr. Awang
Tun Dr. Awang Hasaleh yang keempat ialah beliau merupakan salah seorang tokoh pembangunan insan dan budaya ilmu. Dia banyak menekankan bahawa pendidikan dan bahasa adalah asas pembinaan tamadun bangsa. Beliau banyak memperjuangkan pembentukan masyarakat berilmu dan beridentiti kebangsaan melalui bahasa Melayu. Sumbangan ini telah membuktikan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan pembinaan masyarakat berilmu. Oleh itu, Tun Dr. Awang Hasaleh merupakan tokoh ilmuwan yang banyak memberikan sumbangan besar kepada pendidik kebangsaan dan pembangunan bahasa Melayu. Kepimpinan dan ilmunya dapat dijadikan teladan oleh kita sebagai generasi muda kerana jika ingin memartabatkan bahasa Melayu dan pendidikan negara, kita perlulah memartabatkan dan memenuhikan diri kita dengan bahasa Melayu yang baik. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke 3.0. Maafkan saya. Kita akan masuk ke 3.0 di mana kami akan menerangkan lebih lanjut mengenai pemikiran tokoh-tokoh bahasa. Sekarang saya jemput Safrina untuk membentangkan mengenai tokoh beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan pembentang saya pada hari ini iaitu Georgiana. Pembentangan kami hari ini akan saya teruskan dengan menguraikan tentang pemikiran Pendeta Zaba. Yang pertama, bahasa sebagai alat pemerkasaan bangsa. Zaba menekankan bahawa pentingnya sistem bahasa Melayu yang sistematik dan logik untuk digunakan dalam pendidikan dan pentadbiran. Yang kedua, karya seperti Perista Bahasa memperkenalkan tata bahasa Melayu moden yang lebih tersusun dan sistematik untuk digunakan dalam pentadbiran dan pendidikan pada hari ini. Yang kedua iaitu pendidikan sebagai jalan keluar dari kemunduran. Zaba percaya bahawa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan orang Melayu daripada kemiskinan dan kejahilan. Beliau mengkritik sistem pendidikan kolonial yang tidak memberi ruang kepada pembangunan intelek orang Melayu dan menyeru agar pendidikan dijadikan sebagai alat perubahan sosial. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan pada hari ini kepada Georgiana. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan mengenai pemikiran tokoh kita yang kedua iaitu Profesor Emeritus Nik Safiah Karim. Profesor Nik Safiah Karim berfikiran bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu dan bahasa moden. Beliau banyak menekankan bahawa kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam berbagai bidang, terutamanya bidang sains, teknologi dan pendidikan tinggi. Beliau juga berpendapat bahawa bahasa Melayu mesti digunakan secara meluas kerana ia menganggap kemajuan bahasa bergantung kepada kekuatan bahasa Melayu dalam menyampaikan ilmu moden. Beliau juga berfikiran bahawa bahasa yang kuat dan sistematik membolehkan ilmu disebarkan dengan lebih berkesan, dan beliau juga percaya bahawa penguasaan bahasa Melayu yang baik dapat meningkatkan daya saing generasi muda di peringkat global. Pemikiran yang kedua bagi Profesor Emeritus Nik Safiah Karim ialah beliau berfikiran bahawa bahasa Melayu merupakan lambang identiti dan perpaduan nasional. Beliau menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai teras negara dan pemersatuan rakyat berbilang kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan salah sebuah negara yang sangat unik kerana dipenuhi dengan rakyat Malaysia yang sangat berbilang kaum. Tidak kira bahasa Cina, tidak kira berbangsa Cina, berbangsa Melayu maupun berbangsa orang Hulu. Dengan adanya bahasa Melayu, rakyat berbilang kaum mampu berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih mudah. Kerana kita tahu bahawa apabila rakyat Malaysia bertutur ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa mereka sendiri dengan orang lain yang punya bahasa yang berbeza dengan mereka, sudah pasti akan menyukarkan proses komunikasi. Jadi, dengan adanya kewujudan bahasa Melayu, sudah pasti komunikasi akan menjadi lebih mudah antara mereka. Yang selain itu,
Beliau juga menyatakan bahawa penggunaan meluas bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan pendidikan dapat memperkokoh jati diri serta semangat kebangsaan. Contohnya, dalam urusan rasmi di sekolah, surat rasmi banyak dicetak ataupun banyak dihasilkan menggunakan bahasa Melayu. Hal ini dapat menunjukkan bahawa guru-guru di sekolah rendah maupun di sekolah menengah sangat memartabatkan bahasa Melayu kerana mereka menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Tambahan lagi, beliau menegaskan bahawa pemeliharaan bahasa kebangsaan merupakan tanggungjawab bersama dan ia bukannya tanggungjawab individu sahaja bagi mengekalkan keharmonian dan perpaduan nasional. Bahasa kebangsaan menjadi medium untuk kita menanam nilai budaya dan sejarah negara kepada generasi muda. Dengan bahasa yang sama, rakyat dapat berkomunikasi dengan lebih harmoni dan membina semangat perpaduan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya serahkan kepada Saudara Agus di persidangan. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada pemikiran tokoh bahasa, iaitu Asma Haji Omar. Yang pertama, perancangan bahasa dan juga imej bahasa Melayu. Asma Haji Omar berfikir bahawa bahasa Melayu seharusnya dibentuk dalam kerangka dasar bahasa kebangsaan. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa komunikasi, tetapi juga haruslah digunakan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam urusan rasmi kerajaan, tanpa mengira bangsa, agama dan juga kaum. Dan yang kedua, beliau berfikir proses perancangan bahasa perlu dilihat dalam konteks politik, sosial dan juga budaya. Yang kedua, hubungan antara bahasa dan juga dialek. Asma Haji Omar berfikir bahawa standard bahasa Melayu dan juga dialek serta variasi bahasa perlu dilihat secara kritis lagi bagi membandingkan antara bahasa dan juga dialek pada masa kini dan juga berkaitan dengan bahasa Melayu standard yang sering digunakan untuk kita memahami lebih mendalam dialek perbezaan antara negeri-negeri ataupun bangsa kaum yang ada di Malaysia. Dan yang ketiga, bahasa Melayu dan juga bahasa peribumi Malaysia. Asma Haji Omar berpendapat bahawa bahasa Melayu dan juga bahasa peribumi Malaysia melihatkan persamaan dan juga perbezaan antara bahasa peribumi dan juga bahasa Melayu, terutamanya dari segi sistem, bunyi dan juga struktur yang berbeza. Jadi dari sini kita dapat lihat kajian yang diterjemahkan oleh Asma Haji Omar dalam pelbagai kajian ilmiah dan juga penulisan beliau dapat kita memastikan bahawa bahasa dan juga dialek bahasa pribumi dapat kita membuat perbandingan antara bahasa dulu dan juga dialek kini adalah berbeza. Seterusnya saya akan memberi pembentangan kepada Safrina. Silakan. Terima kasih kepada rakan pembentang saya. Seterusnya saya akan menguraikan tentang pemikiran tokoh pendidikan terkenal Tun Dr. Awang Had Saleh. Selain tokoh yang telah dinyatakan sebentar tadi, Tun Dr. Awang Had Saleh juga merupakan seorang ilmuwan yang banyak memberi sumbangan dalam dunia pendidikan negara. Beliau dikenali sebagai tokoh yang berpemikiran ke hadapan serta mempunyai falsafah pendidikan yang menyeluruh dan berwawasan. Yang pertama, pendidikan sebagai teras pembangunan bangsa. Pendidikan bukan sekadar medium penyampaian ilmu, tetapi proses pembentukan akhlak, nilai dan jati diri. Dalam program Inspirasi Pendidikan Had Saleh menggambarkan bahawa pendidikan ialah cahaya yang meluluh masa depan bangsa kerana melalui pendidikan yang berkualiti, masyarakat akan dapat keluar daripada kepompong kemunduran dan mampu bersaing di peringkat global. Beliau juga berpendapat bahawa pembangunan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui kemajuan ekonomi semata-mata, tetapi turut bergantung pada kualiti insan yang terhasil melalui sistem pendidikan yang mantap dan berteraskan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, pemikiran holistik dalam pendidikan. Beliau menggabungkan aspek kognitif, efektif dan spiritual dalam pendekatan pendidikan. Buku seperti Pendidikan dalam Pemikiran Awang Had Saleh,
yang menghuraikan falsafah pendidikan beliau yang menyeluruh dan berteraskan nilai kemanusiaan. Pendidikan yang sempurna harus melibatkan pemaburan minda, jiwa dan sasiah pelajar agar dapat menjadi insan yang seimbang dan berakhlak mulia. Pemikiran beliau ini amat selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pemaburan insan secara holistik dan bersepadu. Seterusnya saya akan teruskan pembentangan ini dengan memberi kepada Georgiana. Baiklah, sebentar tadi kita telah lihat berkaitan dengan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh bahasa. Kita mempunyai 4 tokoh bahasa, iaitu Pendeta Zaba, Nik Safiah Karim, Asma Haji Omar dan Tun Dr. Awang Had Saleh. Setelah melihat kepada peranan dan pemikiran mereka, kita dapat lihat kesemua mereka ini merupakan tokoh-tokoh bahasa yang sangatlah memainkan peranan yang penting dalam dunia pendidikan bahasa Melayu. Oleh itu, sekarang kita akan melihat kepada 4.0 di mana saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara tokoh-tokoh bahasa tersebut. Okey. Berikut merupakan jadual perbandingan antara tokoh-tokoh bahasa. Kita akan melihat kepada 4 aspek utama, iaitu berkaitan dengan latar belakang, bidang kepakaran, sumbangan utama, serta pendekatan bahasa yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Kita lihat kepada tokoh yang pertama, iaitu Pendeta Zaba. Pendeta Zaba ni beliau terkenal sebagai tokoh awal bahasa Melayu moden yang memainkan peranan besar dalam dunia pendidikan dan penulisan. Beliau memartabatkan bahasa Melayu melalui penulisan buku tata bahasa dan karya sastera. Salah satu bidang kepakaran beliau adalah dalam tata bahasa klasik, sistem ejaan dan gaya bahasa moden. Selain itu, sumbangan utama beliau merupakan menghasilkan perintah bahasa Melayu serta memperkenalkan sistem ejaan Rumi Zaba. Tetapi, kini kita menggunakan sistem ejaan Rumi 1972 yang merupakan hasil daripada rujukan sistem ejaan Rumi Zaba juga. Pendekatan bahasa yang digunakan oleh Pendeta Zaba ialah bersifat normatif, di mana menekankan mengenai peraturan dan struktur bahasa yang baku. Sumbangan beliau telah menjadi asas kepada perkembangan bahasa Melayu dan pendidikan bahasa di sekolah-sekolah. Jadi, kita kenalah hargai sumbangan yang telah dilakukan oleh Pendeta Zaba dalam bidang bahasa Melayu. Kerana tanpa sumbangan yang telah diberikan oleh beliau ini, bahasa Melayu kita tidak akan menjadi salah satu bahasa yang unik dan klasik. Kita bergerak kepada tokoh yang kedua, iaitu Asma Haji Omar. Sebagaimana kita tahu, Asma Haji Omar ini merupakan salah seorang sarjana linguistik pertama Malaysia yang diiktirafkan di peringkat antarabangsa. Fokus utama beliau adalah kepada perkembangan bahasa Melayu moden, pembinaan istilah baru dan pemerkasaan bahasa sebagai alat komunikasi serta instrumen pendidikan. Beliau sangat pakar dalam bidang linguistik umum, fonologi, dialek dan perancangan bahasa. Kepakaran beliau dalam bidang-bidang tersebut telah menjadikan bahasa Melayu menjadi lebih moden dan dikenali di seluruh dunia. Asma Haji Omar banyak mengembangkan pendekatan linguistik moden dalam kajian bahasa Melayu. Melalui pendekatan yang telah dilakukan oleh beliau, bahasa Melayu kini menjadi bahasa utama dalam bidang pendidikan di negara kita. Pendekatan bahasa yang digunakan oleh beliau merupakan bersifat deskriptif dan ilmiah, yang dimana beliau banyak menilai bahasa berdasarkan data sebenar penutur. Kerana beliau banyak mengkaji mengenai cara-cara rakyat di Malaysia bertutur pada masa dahulu. Melalui kajian tersebut, beliau dapat melakukan penambahbaikan dalam bahasa Melayu. Tokoh yang seterusnya ialah Nik Safiah Karim. Latar belakang beliau adalah merupakan seorang ahli akademik wanita yang banyak menyumbang dalam bidang linguistik dan tata bahasa Melayu juga. Beliau banyak memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan moden serta sebagai lambang identiti dan perpaduan nasional di negara kita.
Nik Safia Karim menyokong usaha penterjemahan, pembinaan istilah baharu, dan juga penerbitan karya akademik dalam bahasa Melayu. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang tata bahasa moden, linguistik dan kajian bahasa dari sudut gender. Antara sumbangan yang beliau lakukan dalam bahasa Melayu adalah menulis dan menyusun tata bahasa dewan yang merupakan rujukan utama tata bahasa kini. Salah satu tata bahasa dewan yang terkini yang kita gunakan dalam bidang pendidikan bahasa Melayu adalah Tata Bahasa Dewan edisi yang ketiga. Antara pendekatan bahasa yang digunakan oleh beliau adalah gabungan antara normatif dan modern yang menyesuaikan tata bahasa dengan perkembangan semasa. Usahanya adalah untuk memastikan generasi muda dapat mengakses ilmu pengetahuan secara berkesan dalam bahasa kebangsaan. Baiklah, tokoh kita yang terakhir ialah Tun Dr. Awang Had Saleh. Tun Dr. Awang Had Saleh ini merupakan seorang cendekiawan dan pendidik yang berpengaruh dalam pembangunan dasar pendidikan negara. Beliau banyak menyumbang dalam pelbagai bidang. Antara bidang kepakaran beliau adalah pendidikan kebangsaan, bahasa dan pembangunan insan. Antara sumbangan utama beliau pula adalah untuk meningkatkan peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pengajian tinggi seperti universiti, IPJ dan pengajian tinggi yang lain. Beliau juga terlibat dalam pembinaan istilah akademik untuk memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pendekatan bahasa yang digunakan beliau adalah bersifat praktikal, di mana ia menumpukan pada penggunaan bahasa dalam konteks pendidikan dan pentadbiran. Secara keseluruhannya, keempat tokoh ini mempunyai peranan dan sumbangan mereka yang tersendiri, di mana mereka saling melengkapi antara satu sama yang lain. Pendeta Za'bah dan Asma Haji Omar banyak menumpukan kepada pembinaan tata bahasa dan linguistik, tetapi Nik Safia Karim menekankan bahasa sebagai alat ilmu dan identiti, dan juga Tun Dr. Awang Had Saleh pula menumpukan kepada pendidikan dan dasar bahasa. Oleh itu bersama-sama mereka telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, identiti kebangsaan dan alat pemersatu rakyat. Baiklah, itu sahaja setakat ini mengenai perbandingan antara tokoh-tokoh bahasa yang terdapat di negara kita. Sekian, terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada saudari Safrina untuk membentangkan mengenai implikasi dan kepentingan tokoh-tokoh bahasa. Dipersilakan. Sumbangan tokoh-tokoh bahasa Melayu telah membawa pelbagai implikasi penting kepada pembinaan dan kemajuan bahasa kebangsaan. Mereka bukan sahaja berjuang dari segi penulisan dan pendidikan, tetapi juga dari sudut dasar negara dan perpaduan rakyat. Yang pertama, pengukuhan identiti nasional. Tokoh bahasa seperti Za'bah dan Tun Abdul Razak berperan besar dalam memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Mereka melihat bahasa Melayu sebagai lambang jati diri bangsa dan alat perpaduan rakyat. Usaha mereka telah membolehkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan Malaysia dan digunakan secara meluas dalam pentadbiran, pendidikan dan komunikasi rasmi. Yang kedua, dasar pendidikan dan pentadbiran. Tokoh seperti Nik Safia Karim dan Abdullah Hassan turut memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan berjalan dengan berkesan. Mereka menekankan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara, sekaligus menjadikan bahasa ini alat untuk membina ilmu dan pemikiran bangsa. Yang terakhir, penghasilan karya ilmiah dan sastra. Yang ini telah menjadi bahasa yang menjadi sumber rujukan kepada guru-guru di sekolah, IPT dan IPTS yang lain. Seterusnya saya akan teruskan kepada kepentingan tokoh dalam permataban bahasa Melayu. Peranan tokoh-tokoh bahasa ini amat besar dalam memastikan kelangsungan dan kemajuan bahasa Melayu. Kepentingan mereka dapat dilihat melalui 3 aspek utama berikut. Yang pertama,
menyemai semangat cinta akan bahasa. Usaha gigi mereka telah menggalakkan generasi muda menghargai dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul serta berbangga terhadap warisan bahasa sendiri. Melalui penulisan, pengajaran dan dasar yang digubal, mereka berjaya menanam rasa cinta dan tanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang berwibawa. Yang kedua, menjadi inspirasi dan model teladan. Ketokohan dan perjuangan mereka menjadi sumber inspirasi kepada para pendidik, penulis dan pengubah dasar untuk terus memperjuangkan bahasa Melayu di pelbagai peringkat, sama ada dalam bidang pendidikan, pentadbiran maupun media massa. Yang ketiga, memastikan kelangsungan bahasa Melayu. Melalui sumbangan dan perjuangan tokoh-tokoh ini, bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa ilmu, teknologi dan komunikasi sejagat. Mereka telah membuka jalan kepada penyelidikan dan inovasi bahasa agar terus relevan dalam dunia global yang pesat berubah. Hasilnya, bahasa Melayu bukan sahaja menjadi lambang identiti bangsa, tetapi juga wadah ilmu dan pemikiran moden. Pembentangan ini saya akan serahkan kepada rakan pembentang saya iaitu Agusti. Baik, kita sudah sampai ke rumusan untuk yang terakhir pembentangan pada hari ini. Jadi secara rumusnya, keempat-empat tokoh bahasa yang telah dikaji dan dipilih oleh kami pada hari ini memainkan peranan besar dalam pembangunan dan juga pemerkasaan bahasa Melayu di pelbagai bidang bahasa. Yang pertama, Hasmi Haji Omar menonjol dalam penyelidikan linguistik dan analisis struktur bahasa Melayu secara ilmiah. Yang kedua, tokoh Pendeta Zaba, asas kepada pembentukan tata bahasa dan sistem ejaan moden yang digunakan sehingga hari ini. Dan yang ketiga, Nik Safia Karim memperkasa penggunaan bahasa Melayu dan dalam pendidikan tinggi serta memperkukuh identiti kebangsaan. Dan tokoh bahasa yang terakhir, Tun Dr. Awang Had Saleh mengangkat martabat bahasa Melayu melalui dasar pendidikan dan juga pembangunan bahasa negara. Jadi secara keseluruhannya, sumbangan dan pemikiran mereka menjadi tunjang kepada kekuatan, keilmiahan dan juga kesinambungan bahasa Melayu dalam negara kita sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa warisan bangsa. Sekian saja perbentangan kami pada hari ini. Sekiranya tersalah ataupun sebarang kesilapan, kami memohon maaf. Sekian.